Wan Afif Azizul, Ketua Pegawai Eksekutif Evergreen Corporation, Corporate Sdn Bhd, Mr. Loh Chia Siong, Ketua Pegawai Operasi UABK Hian Securities Malaysia Sdn Bhd, Barisan Ahli-Ahli Majlis MARA, Barisan Pengurusan Tertinggi MARA, Pengurusi dan Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif Subsidiari MARA, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini dapat kita berada dalam majlis sambutan ulang tahun ke-55 tahun Pelaburan Mara Berhad di Shangri-La Hotel, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dirahmati dalam keadaan kesihatan yang baik dan dapat kita bersama-sama hadir pada majlis ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pelaburan Mara Berhad kerana sudi untuk menjemput saya bersama-sama di majlis yang cukup bersejarah ini. 55 tahun, maknanya pada tahun 69 amanah saham MARA telah diwujudkan. Sekarang tahun 2022, jadi lebih kurang 55 tahun. Dan dulunya dikenali sebagai amanah saham Mara Berhad, menjadi pelupur saham kepada Bumiputera dalam negara ini. Dan kalau ikut rekod ni ditubuhkan pada 24 Jun 1967 sebagai amanah saham Mara Berhad. Dan syarikat ini lahir untuk memfokus kepada satu entiti mampu mewakili Bumiputera dalam ekonomi negara. Dan dia merupakan satu tanggungjawab berat yang telah dipikul selama ini. Amanah saham Mara Berhad diamanahkan untuk memberi kesedaran, juga mendidik golongan Bumiputera untuk terlibat dalam pelaburan, ya, dan seterusnya meningkatkan pegangan equity yang dalam bidang pelaburan. Dan pada waktu itu, kalau kita flashback, di kalangan Bumiputera, mereka hanyalah dalam sektor tradisi, iaitu pertanian dan juga perikanan. Dan melalui amanah saham Mara Berhad ini akan terlibat secara langsung dalam ekonomi negara, terutamanya dalam equity yang melibatkan syarikat-syarikat yang tersinarai di pasaran saham. Dalam menyambut ulang tahun ke-55 ini, saya amat berbangga melihat Pelaburan Mara Berhad kekal dan semakin berkembang sejak awal penubuhannya. Sebagai sebuah organisasi yang hidup, saya lihat Pelaburan Mara terus berusaha untuk menyesuaikan diri agar mampu memenuhi kehendak pasaran, sehingga kini telah banyak inisiatif yang telah diperkenalkan. Pelaburan Mara turut sama membentuk landscape kewangan negara dengan penglibatannya dalam industri sejak lebih dari 5 dekad yang lalu. Selain daripada penglibatan dalam pengurusan unit amanah, kumpulan ini terlibat dalam pembiayaan kewangan, pengurusan aset, khidmat nasihat korporat, selain daripada perkhidmatan data pelaburan. Pelibatan dalam industri hijau adalah antara fokus kerajaan dalam penjagaan alam sekitar yang turut menjadi fokus Pelaburan Mara. Saya bersetuju dengan fokus daripada Pelaburan Mara kerananya ialah seiring dengan dasar kerajaan, dan dasar kerajaan ini yang ada kaitan pula dengan SDG di peringkat United Nations, Sustainable Development Goals, yang di dalam SDG ini ada 17 item
sebenarnya telah diperkenalkan oleh United Nations yang berkaitan dengan Sustainable Development Goal yang fokusnya ataupun mission daripada situ adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan sustainability, iaitu yang berkaitan dengan climate change, yang berkaitan dengan green technology dan yang berkaitan dengan renewable energy. Negara telah memberi fokus yang penting kepada Paris Protocol yang menggantikan Kyoto Protocol. Dan dalam Paris Protocol kita telah berjanji untuk akhirnya negara ini akan pergi kepada satu bentuk penjanaan tenaga kuasa elektrik yang berasaskan kepada renewable energy. Dan ada timeline yang kerajaan bagi yang tidak membolehkan kita menggunakan fosil daripada coal dan juga gas. Jadi oleh itu pelaburan ataupun asset management seperti pelaburan Mara Berhad juga hendaklah menuju kepada perkara-perkara yang seumpama itu, yang in line dengan national policy yang berkaitan dengan green technology. Jadi kita menyokong penuh apa yang dibuat oleh Pelaburan Mara. Tambah lagi hari ini sudah ada kerjasama awal dengan Evergreen Corporate Sdn Bhd yang terlibat secara langsung dalam pemrosesan tayar terpakai yang diproses menjadi minyak diesel industri dan karbon hitam pencetak. Tambahan pula, Evergreen Corporate berpengalaman luas dalam industri ini dan merupakan pelopor dalam memproses tayar terpakai menjadi diesel grade industri di Malaysia. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Pelaburan Mara Berhad. Hadirin yang saya hormati sekalian, pada suku keempat tahun ini saya dipahamkan antara perancangan Pelaburan Mara di peringkat kumpulan ialah untuk melancarkan dana saham amanah yang berkonsepkan environmental, social dan governance (ESG). Setelah sekian 5 dekad dalam industri, pengalaman serta pencapaian kumpulan Pelaburan Mara cukup lantang untuk membuktikan keupayaan mereka untuk kekal relevan dalam industri pelaburan saham amanah. Masyarakat harus mengambil kesempatan dengan melabur dalam dana-dana unit amanah PNB Investment berdasarkan pengalaman yang luas dalam industri pengurusan saham dan equity. Semuanya ini berupaya dicapai dengan adanya komitmen dan dedikasi semua pihak, termasuklah ahli-ahli lembaga pengarah dan pemegang-pemegang taruh. Kerjasama erat di setiap peringkat ini harus menjadi contoh kepada semua syarikat agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar agar objektif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutamanya di luar bandar tercapai. Hadirin yang dihormati, selaras dengan kepesatan industri keuangan Islam, dana unit amanah syariah merupakan sektor pasaran modal Islam yang wajar diberi perhatian memandangkan mekanismenya melibatkan dana pengumpulan dana yang besar. Dana yang terkumpul kemudiannya akan disalurkan bagi tujuan pelaburan yang diuruskan secara cekap oleh pengurus dana profesional dan berpengalaman. Berdasarkan statistik Suruhanjaya Security sehingga 30 April 2022, terdapat 282 dana syariah pelbagai kategori dengan 211 bilion unit dalam edaran bersamaan dengan nilai aset bersih bernilai 115 bilion. Ini bermakna dana unit amanah syariah membentuk 23% dari keseluruhan nilai aset bersih pasaran saham amanah. Ternyata potensi ini untuk dana syariah berkembang amat tinggi. Pada hari ini PNB Investment selaku pengurus dana Islamik berlesen akan membuka peluang untuk masyarakat pelabur meneroka pasaran
Greater China yang merangkumi bukan saja tanah besar China, malah Taiwan dan Hong Kong pada harga mampu milik. Saya yakin dana ini akan mendapat sambutan kerana buat masa sekarang pasaran China sangat berpotensi kerana ianya merupakan antara kuasa terbesar ekonomi dunia. Saya dipahamkan pelaburan bermula dengan dana ini RM1,000 untuk pelabur individu, RM10,000 bagi pelabur korporat. Harapan saya, semoga dana ini dapat merekodkan prestasi cemerlang dan memberi pulangan menggalakkan kepada pelabur, insya-Allah. Saya percaya kumpulan ini mampu ke tahap yang lebih tinggi dengan adanya pengalaman dan penglibatan dalam pembangunan pasaran keuangan dan pelaburan di Malaysia juga di luar negara. Dengan pengurusan saham amanah, pastinya terdapat persaingan tambahan. Pula para pelabur kini semakin bijak dengan membuat keputusan pelaburan. Dana yang diperkenalkan hari ini juga merupakan dana syariah ketiga yang melabur ke dalam pasaran luar negara. PNB Investment telah menawarkan pelbagai produk, di antaranya PNB Syariah Global Equity Fund Oktober 2021, PNB Syariah ASEAN Star Funds pada 2020 yang menawarkan pulangan yang menggalakkan. Saya percaya ramai pelabur yang telah meraih pulangan memuaskan dari pelaburan di PNB Investment. Lanjutan dari itu, besarlah harapan saya semua agensi dan anak-anak syarikat di KPLB untuk memberi komitmen dan terus menyokong perkembangan pelaburan MARA melalui pelbagai peluang pelaburan yang disediakan. Kesempatan ini, saya juga nak mencadangkan kepada pelaburan MARA Berhad supaya saya telah berjumpa dengan pasukan pelaburan MARA Berhad satu masa dulu, dan hari ini kita mencadangkan supaya PNB Youth Fund dipertingkatkan. PNB Youth Fund adalah di mana kita mempunyai sejumlah ramai pelajar-pelajar yang kita biayai tajaan, sama ada dalam bentuk scholarship ataupun dalam bentuk pinjaman. Jadi seeloknya MARA yang menjadi pemegang amanah kepada pinjaman pelajar ataupun beasiswa pelajar boleh menjadikan PNB sebagai tempat simpanan di mana semestinya lah keluarga yang nak mengambil apa juga pinjaman dan beasiswa dari MARA dapat ditetapkan satu jumlah keuangan diletakkan sebagai simpanan di pelaburan MARA Berhad. Dan ini kalau diambil contohnya, satu tahun berapa puluh ribu pelajar yang akan mengambil pinjaman dan juga beasiswa, dan kita akan mendapat satu jumlah wang yang cukup besar daripada simpanan yang akan dibuat oleh parents ataupun keluarga. Begitu juga saya syorkan pada majlis ini supaya MARA dapat memberi satu lagi ruang kepada usahawan-usahawan di seluruh negara yang mengambil segala macam bentuk pinjaman daripada MARA yang boleh ditawarkan untuk meletakkan sejumlah keuangan yang ditetapkan nanti oleh Majlis MARA. Jumlah berapakah usahawan yang nak diletakkan dalam PNB? Pelaburan, usahawan plus keluarga pelajar pada tiap-tiap tahun, saya yakin jumlahnya akan jadi puluhan, kalau tidak puluhan juta ringgit pun ada satu jumlah yang agak besar. Dan kalau dikali dengan dengan waktu berapa tahun, jadi jumlahnya akan jadi puluhan juta yang boleh kita kembangkan lagi di bawah sama ada kita gunakan PNB Youth Fund atau apa-apa PNB yang boleh kita gunakan kemudiannya. Hadirin yang saya hormati sekalian, PNB Tijari Berhad merupakan salah sebuah anak syarikat pelaburan MARA yang memberi bantuan modal dalam bentuk kontrak financing kepada usahawan. Aktiviti PNB Tijari merupakan peranan sokongan
kepada peranan MARA dalam membangunkan usahawan, terutamanya usahawan Bumiputera. Ini dikenali sebagai bantuan modal dalam bentuk kontrak financing. Sehingga kini PMB Tijari telah membantu 240 orang usahawan dengan membiayai bernilai 250 juta. Syabas saya ucapkan kepada pengurusan pelaburan MARA. Saya ingin menyarankan agar pihak MARA dan MARA Corporation untuk terus memberi sokongan kepada PMB Tijari menerusi suntikan dana pusingan pembiayaan agar mereka dapat membantu lebih ramai usahawan yang memerlukan bimbingan, nasihat profesional dan pembiayaan. Sejak 5 tahun kebelakangan ini, ramai rakyat Malaysia telah terpedaya dan mengalami kerugian berbilion ringgit seperti mana kenyataan Polis Diraja Malaysia baru-baru ini. Pelaburan yang tidak wujud turut menggunakan nama PMB Investment dalam mencari mangsa penipuan pelaburan dengan menawarkan pelbagai jenis pelaburan dengan kadar keuntungan yang tidak munasabah. Ini adalah satu daripada cabaran yang dihadapi oleh asset management ataupun unit pelaburan kerana ada skim penipuan yang berlaku melalui atas talian. Pelbagai peringkat profession turut menjadi mangsa penipuan ini. Paling terkesan adalah apabila golongan pesara turut menjadi mangsa penipuan ini. Oleh itu saya mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan kepada pelaburan MARA untuk menganjurkan taklimat pelaburan kepada kaki tangan MARA dan juga kaki tangan KPLB yang lain agar mereka dapat pendedahan awal mengenai pelaburan selain tidak terpedaya dengan pelaburan yang tidak wujud. Akhir kata, saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah sempena 55 tahun kepada pelaburan MARA Berhad. Teruslah menjulang nama di persada antarabangsa dan menjadi sebuah institusi pelaburan yang berjaya serta dipandang tinggi oleh pesaing. Jadi dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya menyempurnakan majlis sambutan ulang tahun ke-55 Pelaburan MARA Berhad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri di atas ucapan sebentar tadi dan juga mohon Yang Berhormat Menteri untuk berada di tengah-tengah pentas bagi menyempurnakan pelancaran dana unit amanah terbaru PMB Investment, dan untuk itu majlis mempersilakan tetamu-tetamu kehormat untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri berada di atas pentas bagi menyempurnakan pelancaran dana unit amanah terbaru dari PMB Investment. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baiklah hadirin, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk waktu ini kita bakal menyaksikan pelancaran dana unit amanah terbaru dari PMB Investment, dan untuk menyempurnakannya majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri memasukkan 6 digit kod di peranti pelancaran dengan nombor 555555 sebagai simbolik 55 tahun pelaburan MARA. Dipersilakan. Baiklah, dia dapat kita saksikan PMB Syariah Greater China Equity Fund. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh dan sempurna. Sudah pelancaran secara rasminya dana terbaru dari unit amanah PMB sendiri. Dan seterusnya kita persilakan Yang Berhormat Datuk Seri dan juga tetamu kehormat untuk bergerak ke tapak pelancaran bagi kita melancarkan pula logo ulang tahun 55 Pelaburan MARA. Dan hadirin sekalian, inilah dia waktu yang kita nanti-nantikan dalam kiraan 3, 2, 1. Kita persilakan Yang Berhormat Datuk Seri untuk meletakkan tapak tangan di peranti pelancaran. Ayo warga dewan sekalian, 3, 2, 1.
Pelaburan Mara 55 tahun mendukung aspirasi penuh dedikasi. Dan kita bersaksikan logo 55 tahun yang telah pun dilancarkan. Terima kasih majlis merakamkan setinggi penghargaan dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri serta tetamu-tetamu kehormat yang telah pun menyempurnakan pelancaran. Dan juga kita persilakan Yang Berhormat Datuk Seri serta tetamu kehormat untuk mengambil tempat semula bagi kita menyaksikan bingkisan yang istimewa yang telah pun kita sediakan untuk sambutan ulang tahun Pelaburan Mara 55 tahun dan juga intipati mengenai PMB Syariah Greater China Equity Fund sebentar sahaja lagi dipersilakan. Sekali lagi kita persilakan Yang Berhormat Datuk Seri serta tamu kehormat untuk mengambil tempat bagi kita menyaksikan bingkisan istimewa yang kita sediakan. Sekali lagi, tahniah kepada Pelaburan Mara Berhad di atas ulang tahun ke-55 tahun. Sedikit perkongsian, kumpulan Pelaburan Mara Berhad telah menerima pengiktirafan syarikat pengurusan saham amanah paling lama beroperasi dan tersenarai di dalam The Malaysia Book of Records pada tahun 2017. Satu pengiktirafan yang membanggakan serta meninggalkan kesan mendalam kepada semua warga Pelaburan Mara serta pemegang taruh. Dan untuk tahun 2022 ini merupakan ulang tahun ke-55 Pelaburan Mara dan juga dilihat masih kekal utuh, mampan dan relevan. Sekali lagi kita berikan tepukan kepada ulang tahun 55 tahun Pelaburan Mara. Dan untuk waktu ini sama-sama Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian kita saksikan bingkisan istimewa yang telah pun disediakan. Sama-sama kita saksikan.
penuh dedikasi. Baiklah yang berhormat Datuk Seri serta sidang hadirin sekalian, seperti mana yang telah dimaklumkan bermula pada tahun 1967 dengan nama Amanah Shah Mara Berhad ditulis dengan tulisan Jawi sebagai logonya melalui pelbagai revolusi serta transformasi, dan kini tahun 2022 55 tahun pelaburan Muara yang terus berdiri teguh mendepani pelbagai cabaran sebuah entiti milik Muara dalam sektor pelaburan dan perkhidmatan kewangan. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada ulang tahun 55 tahun pelaburan Muara sendiri. Baiklah, seperti mana yang telah pun kita saksikan tentang rasional logo, Jalinan Warga Korporat Merah dan Biru membentuk angka 55 yang memaparkan kekukuhan, semangat padu, dedikasi, komitmen serta kematangan untuk kekal dalam industri dengan terus mengatur langkah strategik dan inovatif menerusi pelbagai rangkaian perniagaan berasaskan produk berkualiti dan perkhidmatan terbaik. Baiklah yang berhormat Datuk Seri serta sidang hadirin sekalian, alhamdulillah majlis kita telah pun sampai ke penghujungnya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian yang telah menyerikan dan menjayakan majlis pada hari ini. Sekali lagi kita berikan tepukan kepada yang berhormat Datuk Seri kerana telah pun menyempurnakan pelancaran untuk dana terbaru dan juga 55 tahun pelaburan Muara. Dan seterusnya pihak majlis mempersilakan yang berhormat Datuk Seri untuk ke holding room bagi sesi sidang media bersama rakan-rakan media bersama dengan tetamu kehormat. Dan juga pihak kami menjemput serta mempersilakan hadirin sekalian untuk menikmati jamuan yang telah pun kita sediakan. Dan pihak majlis juga ingin memohon maaf kepada hadirin sekalian sekiranya terdapat keterlanjuran kata, terkasar bahasa, terguris rasa. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan dan kelemahan datangnya dari saya sendiri. Dan saya Kepala Hafiz Ruslan disudahi dengan lafaz suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih.